start streaming. Ini dah pagi kan? 40 minit Cik Azlan. Nanti saya bagi cue Kau apa bro? Uish, kau dari mana ni? Kau apa bro? Aku ada masalah lah bro. Masalah apa? Masalah aku... Lai. Apa benda dalam gelap ni? Sebelum kita cakap masalah kau, kita buka lampu dulu. Buka lampu. Okey, sekarang cerita masalah kau bro. Kau masalah kau? Masalah aku sekarang ni, aku nak suruh belajar. Okey. Tapi, mak ayah aku ada masalah kewangan. Macam mana aku nak suruh belajar? Come on bro. Kau tahu Pikom kan? Pikom? Kolej Universiti Antarabangsa Pikom tu? Of course lah. Kolej milik penuh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Oh, kolej tu. Aku tahu kolej tu. Kenapa ini boleh kau tu? tak tahu? Ini kau tak tahu. Kat sana kita ada sahabat bro. Sahabat? Bukan satu sahabat, kita ada dua sahabat bro. Sahabat pertama ni, okey. Sahabat ni sebenarnya adalah sara hidup dan bantuan tempat tinggal. Sahabat yang pertama ni bro, dia menaja golongan P40. Maksimum penajaan lebih kurang dalam 25,000 bro. 25,000? 25,000. Itu yang pertama. Yang kedua sahabat ni, kita bantu golongan asnaf, fakir, miskin dan mualaf. Itu nilainya bro, 100,000 bro. 100,000? 100,000 bro, tak bohong bro. Ini betul bro. Boleh lah aku suruh belajar? Memang lah bro. Gila. Habis, macam mana nak apply? Nak apply? Senangnya bro, kau klik kat bawah ni je bro. Macam tu je? Macam tu je bro. Okey, aku klik sekarang. Baik bro. Jadi kepada anda di luar sana yang ada masalah seperti dia, jangan jadikan kekangan kewangan sebagai alasan untuk anda tidak menyambung pengajian. Jom masuk Pikom, ingat belajar, ingat Pikom.
saya Osha. Saya berasal dari Selangor, berumur 20 tahun. Saya mengambil kos pendidikan awam kanak-kanak. Nak tahu apa yang menarik di PIKOM? Jom kita masuk PIKOM. Jom sambung. Dengan saya Azlan Abu Bakar. Okey, so saya rasa ramai yang dah masuk ke dalam live Facebook sekarang. Dengar ke suara saya? Ada yang kata tak dengar suara saya kat sini? Okey, alright. Ada yang kata mungkin kita boleh tengok balik kat bahagian ada yang kata tak dengar, mungkin boleh check semula ke? Ada yang kata tak dengar, kuat sikit. Okey, alright. Okey, boleh dengar ke suara saya? Saya cuba untuk tengok dari segi teknikal dan sebagainya. Okey, baru dengar. Alright. So, assalamualaikum lagi sekali kepada semua penonton-penonton yang semua yang berada dekat live session kita pada hari ini. So, hopefully semua orang boleh bersama-sama dengan saya hari ini. Okey, hari ini adalah hari yang mungkin hari Khamis pada 11 Januari bersama saya Azlan Abu Bakar dalam The Faculty Show. Actually inilah episod yang pertama yang dijalankan oleh pihak program dan juga pihak PIKOM University College dan juga bersama-sama dalam topik ataupun episod yang pertama dalam The Faculty Show. Okay, so saya amat bertuah sebenarnya hari ini saya adalah host yang pertama dan kita yang pertama hari ini. Mungkin kita boleh tengok kepada beberapa perkara yang kita nak tengok pada hari ini. So topik kita ialah berkaitan dengan menggapai impian kemenangan. Sebelum tu saya harap kepada semua yang berada dalam Facebook Live untuk share kita punya Facebook Live hari ini, so that semua orang boleh dengar ataupun semua boleh dapatkan manfaat sepanjang kita punya sesi live kita pada petang ni. Okay, alright. Rasanya mungkin semua orang, mungkin ada yang kenal saya, mungkin ada yang pernah kenal saya dan mungkin pernah jumpa saya sebelum ni. Tapi saya rasa mungkin saya nak perkenalkan dulu nama saya. Okey, saya Muhammad Azlan Abu Bakar, Dekan Fakulti Pengurusan di College Universiti Antarabangsa PIKOM. Kalau boleh tengok saya punya gambar saya dekat belah kanan ni kan, semua boleh nampak kan? Okay, nampak aku boleh memang samalah antara saya dengan dia, orang sama lah, orang yang sama. Okey, so kita memperkenalkan juga kalau di Fakulti Pengurusan kita memperkenalkan tagline kita kat sini. Okey, itu community. Community ni adalah salah satu daripada tagline yang kita telah pun perkenalkan untuk mendekatkan fakulti pengurusan dan juga dengan komuniti-komuniti yang berada di luar sana. Okey, bersama dengan pelajar dan sebagainya, dan itu adalah antara tagline yang kita telah pun perkenalkan. Okey, supaya kita boleh bersama-sama dengan komuniti pelajar, bersama dengan akademia, agensi kerajaan, swasta dan sebagainya. Okey, alright. So kita teruskan sebab kita tak nak melimahkan masa lagi. Ada 4 perkara yang kita nak memberikan share ataupun peluang kepada anda semua untuk mengenali apa siapa PIKOM, okey, Fakulti Pengurusan, dan juga pertama sekali kita nak menjelaskan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu menggapai impian kemenangan. So itu antara tajuk kita pada hari ini. So kita ada 4 perkara yang kita nak sadarkan ini sedikit sikit. Alright. So pertama sekali kita akan mengenali sedikit siapa College Universiti Antarabangsa PIKOM, dan kita juga nak memperkenalkan program-program di bawah Fakulti Pengurusan. Okey, program Fakulti Pengurusan dan juga insentif sahabat. Okey, yang mana ibu bapa, ada saudara-saudara ataupun bakal-bakal pelajar yang ada. So saya juga akan menerangkan berkenaan dengan insentif sahabat. Jadi siapa yang nak tahu tentang apa ada dalam insentif sahabat, boleh stay tune sampai hujung saya punya sesi pada hari ini. Okey, alright. Dan seterusnya ialah apa kata alumni, sebab kita nak bercakap sikit ataupun share sikit berkaitan dengan alumni di Fakulti Pengurusan. Okey, so nanti kita akan sikit kita akan mengenali alumni-alumni yang telah pun kita berjaya hasilkan. Alright. Saya nak memperkenalkan next slide, iaitu berkenaan dengan kejayaan. So ini antara perkara yang paling penting yang sebenarnya saya nak bagi tahu kepada semua orang. Share berkenaan dengan satu ungkapan motivasi ataupun satu ungkapan yang memberikan bagaimana kejayaan itu boleh dicapai.
Okey. Ini daripada Osman bin Affan. Ini adalah salah seorang daripada salah seorang daripada penulis buku motivasi, Osman Affan. Okey, dia mengatakan bahawa memburu kejayaan itu tidak seperti menjamu selera di kedai makan. Okey, tapi awak semua tahu kan, maaf saya tak dapat dengar suara Encik ni. Okey, ada yang tak dengar suara saya sebenarnya. So hopefully boleh dengar suara saya. Okey, alright. Berkaitan dengan kita punya kata-kata motivasi kita pada hari ini, iaitu memburu kejayaan tidak seperti menjamu selera di kedai makan. Okey, dan makan dahulu, bayar kemudian. Sekarang ni pun nak makan pun ada 2 orang satu meja, dan juga orang kata nak tunggu makan nak kenyang dulu, kita kena bayar dulu baru kita dapat makan. Tapi kejayaan sebenarnya wujud selepas seperti menanam pokok buah-buahan. Okay, tanam, jaga, dan kita akan nikmati hasilnya kemudian. Begitu jugalah yang perlu kita buat sebagai seorang pelajar untuk menghasilkan kejayaan kita pada masa hadapan. Okey, jom kita saksikan dulu berkenaan dengan Fakulti Pengurusan. Jom kita saksikan video. I have discussion and learn together with my new friends here from PCOMS University. We have to present the most popular products from both Indonesia and Malaysia. But they were so nice, they were so fun, and I'm Perniagaan dan keusahawanan antara cabang yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup individu. Selari dengan matlamat itu, semangat dan ilmu berkaitan perniagaan wajar diterapkan di peringkat kolej dan universiti agar pelajar lebih bersedia untuk berdepan pelbagai strategi pemasaran, khususnya dalam memajukan perusahaan bersaiz kecil sederhana maupun dalam bentuk koperasi. Menyedari kepentingan itu, Kolej Universiti Antarabangsa PCOMS menganjurkan PCOM Fest 2020 bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar dan komuniti setempat berkaitan konsep perniagaan di era moden serta strategi pemasaran yang lebih baik. Program julung kali diadakan itu turut disertai delegasi dari Indonesia membabitkan 82 peserta dari 6 institusi pengajian. Mereka berpeluang mengikuti sesi perkongsian pengalaman bersama tokoh usahawan tempatan antaranya Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman, Adli Yahya dan Farhanim Razak. Itu adalah antara kejayaan Fakulti Pengurusan sepanjang tahun 2020. Itu sebenarnya sebelum PKP lagi sebenarnya kita buat acara-acara Januari hingga Mac tahun lepas. Pelbagai acara yang kita jalankan di peringkat fakulti dan juga di peringkat program untuk menghasilkan satu program yang terbaik untuk PCOMS University College. Okey, untuk hari ini kita akan menceritakan tentang sedikit berkenaan dengan PCOMS, College University Antarabangsa PCOMS. Okey, tagline yang selalu kita yang perkenalkan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Wan Muhammad Azizi Wan Sulaiman sebagai Naib Chancellor College University Antarabangsa PCOMS telah memperkenalkan satu tagline yang saya rasa mungkin boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi kepada semua orang berkenaan dengan satu keluarga, satu ijazah. Itu antara perkara yang kita ingin perjelaskan, satu perkara yang ingin kita war-warkan kepada semua yang berada di luar sana berkaitan dengan PCOMS menawarkan satu program yang cukup baik untuk semua orang mendapatkannya. Okey, jadi sebelum kita memperkenalkan juga dengan 10 plan transformasi PCOMS. Ini antara plan yang telah pun diperkenalkan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Wan Muhammad Azizi Wan Sulaiman sebagai Naib Chancellor College University Antarabangsa PCOMS dan juga Ketua Pegawai Eksekutif. 10 transformation plan ini telah pun diperkenalkan nanti pada 2019 yang lepas. Okay, jadi kita telah pun banyak program-program yang telah pun kita perkenalkan. Kalau kita tengok nombor 1, kalau semua boleh lihat, kita ada Education for Asnaf dan Rahmatan lil Alamin. Kita ada Quality Education in Medical Sciences dan juga Management. Okay.
kita ada Center for Islamization, Wakaf University. Itu antara perkara yang kita ingin penjelaskan dan war-warkan kepada semua untuk terus mendekati dengan program Wakaf University. Modern and Centralized Campus, Graduate Employability, Medical Business Outlet dan banyak lagi antara transformation plan yang telah pun diberikan ataupun telah pun diperkenalkan oleh College University Antarabangsa PIKOM. Okey, seterusnya mari kita kongsi satu fakta berkaitan dengan PIKOM. Okey, PIKOM telah pun ditubuhkan pada 1993. Hasilnya dah menjangkau 17 tahun. PIKOM ditubuhkan, maknanya dah matang dah sebenarnya, 17 tahun dah. Dan kini kita ada 2,922 pelajar aktif pada kesemua program-program yang ada, dan juga kita ada 5 fakulti keseluruhan, iaitu Sains Kejurawatan, kita ada Farmasi, kita ada Sains Kesihatan dan Sains Sosial dan Asasi, dan juga Fakulti Pengurusan, of course fakulti saya lah. Dan juga 23 program yang aktif. Kita ada di peringkat sijil, di peringkat asasi, diploma, ijazah sarjana muda dan juga ijazah sarjana dan juga doktor falsafah yang telah pun diperkenalkan insya-Allah pada tahun ini. Beberapa program yang saya rasa memberi impak juga kepada semua untuk bersama-sama untuk berkongsi maklumat yang ada kat sini. Alright. Seterusnya jom kita pergi kepada second waktu program di Fakulti Pengurusan. Okey, so untuk kita lihat kepada program-program yang telah pun berada di Fakulti Pengurusan, kita ada 7 program keseluruhan, iaitu Diploma Pengurusan Hotel, Diploma Pengurusan Logistik, Diploma Pengurusan Sumber Manusia, kita ada Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak, Diploma Pengurusan Perniagaan, dan juga di peringkat ijazah sarjana muda kita ada rantaian bekalan antarabangsa kepujian dan juga pentadbiran perniagaan pengurusan sumber manusia kepujian. Dan untuk ijazah sarjana pengurusan perniagaan MBA juga akan diperkenalkan pada tahun ini. InsyaAllah mana-mana pelajar-pelajar ataupun yang masih lagi bekerja di luar sana dan ingin melanjutkan pelajaran di peringkat MBA, PIKOM atau Fakulti Pengurusan juga akan menawarkan program MBA insyaAllah pada tahun ini. Dan kita boleh lihat beberapa iklan nanti pada masa akan datang. Okey, jom kita memperkenalkan juga program di bawah Fakulti Pengurusan. Semua ada kat situ kan? Masih lagi semua dengar suara saya ke? Okay, alright. Okay, so kita mengharapkan kalau ada kalau sebab di dalam chat room di live session ni kita memang ada rakan-rakan saya dan sahabat-sahabat saya dekat situ. Okay, mereka akan membantu anda sekiranya anda ada soalan dan sebagainya. Boleh terus tanyakan soalan di bahagian chat room yang ada kat situ. Okey, program di bawah Fakulti Pengurusan kita ada some pengenalan dan juga fasiliti dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kita adakan. Okey, seterusnya kita nak memperkenalkan program yang pertama. Okey, untuk menggapai impian yang pertama iaitu kemenargaan yang perlu dimulakan dengan minat kita yang dalam bidang. Okey, jadi antara ataupun program yang diperkenalkan, salah satu program yang paling awal sekali diperkenalkan oleh Fakulti Pengurusan ialah Diploma Pengurusan Hotel, iaitu antara program yang pertama ditawarkan dan juga program yang agak mendapatkan pilihan di kalangan anak-anak semua. Okay. So adakah cita-cita anda semua ialah berkaitan dengan pengurusan hotel, iaitu melibatkan industri-industri seperti pelancongan, khidmat pelanggan, perhotelan, kelab dan badan pelancongan dan juga pengurusan ataupun usahawan. So itu antara program-program ataupun cita-cita yang boleh anda kecapi selepas tamatnya pelajaran di Diploma Pengurusan Hotel. So antara perkara yang paling penting sekali dalam ini ialah perkara yang kita perjelaskan Diploma Pengurusan Hotel kat sini. Okey, iaitu 5 industri yang penting ataupun perkara yang penting. Sebab bila kita katakan tentang pengurusan hotel ni, kita bukan hanya sekadar untuk bekerja di hotel-hotel saja ataupun resort sebenarnya. Sebab kadang orang salah faham berkaitan dengan hotel management ni kan. Kita nak mencapai ataupun menggapai impian di Menara Gading bukan saja sekadar untuk melihat program hotel management ataupun pengurusan hotel tu sendiri, tapi pengurusan hotel ni lebih besar dari segi skop dia. Jadi banyak program ataupun industri-industri yang boleh kita ceburi, yang boleh masuk dalam program di bawah industri hotel. Seperti saya maklumkan tadi, di bawah pelancongan, khidmat pelanggan, perhotelan, kelab dan badan pelancongan dan juga pengurusan ataupun usahawan. Okey, jom kita tengok juga berkenaan dengan program
diploma pengurusan hotel, okey, keseluruhannya kita ada tempoh pengajian adalah 2.5 tahun atau tempoh pengajian, hampir 2 tahun 7 bulan lebih kurang. Jumlah semester dari pun adalah 8 semester. Dan kita ada 3 kali ambilan setahun, ada Disember, Januari, April dan September, dan jumlah yuran bukan dalam 19,800 dan jumlah yuran pendaftaran RM200. So ini antara kita diploma pengurusan hotel ataupun untuk yang mana ingin menyambungkan pelajar di peringkat program perhotelan. Okey, mari kita tengok juga aktiviti-aktiviti di dalam pengurusan hotel sebab kita nak tengok apa yang berlaku dalam program hotel sebenarnya. Okey. Alright, jom kita check video program hotel. So antara aktiviti-aktiviti yang selalu kita war-warkan di peringkat hotel management ialah kita ada sebenarnya setiap pelajar-pelajar hotel memang disediakan pertandingan best, ada chef punya baju dan sebagainya. Kalau kita tengok sekali di dalam video yang ada sekali, ini antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di peringkat program perhotelan, iaitu ada masakan, ada dan juga kitchen classes dan sebagainya. Jadi kita boleh run through balik kita punya program hotel tadi. Kalau boleh kita run through balik. Alright, so antara program hotel yang telah pun yang kita dah pun laksanakan, antara program-program adalah bersama juga dengan hotel-hotel berkaitan. Kita akan buat check ataupun melihat dari segi innovation, dari segi macam mana nak, dari segi pemasakan dan sebagainya. Itu antara program yang dijalankan di program perhotelan. Okay, so next kita ada diploma pengurusan logistik. So ini adalah cerita-cerita, kalau nak katakan tentang cerita-cerita anda semua sekiranya berminat dengan pengurusan logistik. So pengurusan logistik dan juga rantaian bekalan ni antara salah satu daripada program yang sangat baik ataupun sangat boleh katakan industri yang cukup memberikan satu nilai tambah kepada keseluruhan industri-industri yang lain. Okay, sebuah industri strategik sebenarnya. So sekiranya anda bercita-cita di bawah pengurusan logistik, sebenarnya anda sedang perlu ada berkaitan dengan 5 industri yang terlibat. Kita ada perancangan operasi, kita ada menguruskan logistik dan juga bekalan, berkaitan dengan penghubung kepada pembekal dan pelanggan. Beliau juga melibatkan aktiviti perdagangan dan juga domestik dan juga antarabangsa, dan juga melibatkan keusahawanan juga. Betul, kalau dari segi pengurusan logistik, kalau saya pun daripada pengurusan logistik juga. Pengurusan logistik ni kalau kita lihat dari segi keseluruhan rantaian bekalan, untuk memastikan bahawa rantaian bekalan kita tidak terputuslah. So itu antara objektif utama sebagai salah seorang daripada profesional diploma ataupun dalam bahagian logistik, pengurusan logistik. Okey, pengurusan logistik juga sama seperti pengurusan hotel. Kalau kita lihat dari segi untuk menggapai cita-cita yang sama dalam pengurusan hotel juga pengurusan logistik. Kalau dari segi pengurusan logistik ni, kita tempoh pengajian juga lebih kurang dalam 2.6, lebih kurang dalam 2 tahun 7 bulan. Dan jumlah semester adalah 8 semester, dan di mana hujung semester nanti kita akan ada juga sesi ataupun practical session. Okay, dan 3 kali ambilan setahun, dan juga jumlah yuran pun lebih kurang sama 19,800. Tapi nanti kita akan menceritakan sedikit sebenarnya insentif sahabat yang sebenarnya sangat sesuai dan sangat bagus untuk semua yang bakal-bakal pelajar yang berada di PIKOM satu hari nanti. Okey, di program pengurusan logistik, kalau kita lihat dari segi aktiviti sebenarnya, kalau the next one kita ada juga berkaitan dengan tengok sekali, kita ada satu lagi sebenarnya, ijazah sarjana muda. Boleh kita buka balik ke kepada slide saya? Okey, so slide saya ialah berkaitan dengan ijazah sarjana muda rantaian bekalan antarabangsa. Program pengurusan logistik ni kita ada 2, iaitu di peringkat diploma dan juga di peringkat ijazah sarjana muda. Di mana di peringkat ijazah sarjana muda kita ada ijazah sarjana muda rantaian bekalan antarabangsa, iaitu International Supply Chain Management Honors. Okay. Di peringkat ijazah sarjana muda ialah kita ada 3.5 tahun pengajian, tempoh pengajian, dan jumlah semester adalah sebanyak 10 semester, di mana di hujung semester nanti kita akan ada sesi ataupun latihan industri yang akan kita perkenalkan kepada semua ataupun kita berikan kepada semua pelajar untuk merasai ataupun mendapatkan pengalaman sewaktu berada di dalam industri nanti. Dan kita ada 3 kali ambilan setahun, iaitu Disember, Januari, April dan September. Dan juga kita jumlah yuran adalah sebanyak RM40,000 dan juga jumlah yuran pendaftaran adalah RM200. Mungkin kita boleh tengok sekali dengan aktiviti, sebab
untuk menggapai impian dalam mana-mana program di bawah Fakulti Pengurusan pun, yang paling penting adalah bagaimana kita nak berada dalam program itu sendiri dan juga merasai sendiri bersama-sama dengan industri. Okay, kalau di peringkat program pengurusan logistik, kalau kita lihat kat sini, kita memang ada banyak program-program yang berkaitan dengan field trip. Okay, kalau kita lihat sini ada lawatan ke industri di KTMB, ada Mas Cargo, dan juga kita pergi ke Post Aviation. Di antara assignment juga yang kita buat di peringkat program logistik juga, kita ada video assignment, mock meeting, okay, dan juga assignment yang berkaitan dengan industri dan sebagainya. Itu juga penting. Jadi kalau kita lihat juga, kalau semasa berlakunya COVID-19 ni, memang kita tidak ada kekangan dari segi kekangan untuk pergi ke industri, dan kita ada juga buat kita panggil industri guest lecture untuk sama-sama dalam kita punya syarahan sesi kuliah kita. So kita boleh buat sharing session dekat dalam situ. Sebab tu kalau kita tengok dalam student activities juga dalam bawah program logistik ni, kita ada program-program semasa di bawah semasa PKP. Okay. So selain daripada kita buat guest lecture dengan profesional, kita ada dengan Siemens Sdn Bhd, Mas Cargo, Westport dan juga Hyundai Machine. So itu antara program-program yang kita juga jalankan bersama-sama dengan pihak-pihak industri. So mungkin ada juga di kalangan yang berada dalam live session kita, mungkin boleh share ataupun kalau sekiranya ada soalan boleh terus tanyakan soalan. Sebab untuk kita teruskan berkaitan dengan program kita pada hari ini. So seterusnya kita ada program berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Okay, pengurusan sumber manusia juga sama juga seperti diploma ataupun pengurusan logistik. Kita ada dua program keseluruhannya, itu diploma di peringkat diploma dan juga di peringkat ijazah sarjana muda. So di peringkat diploma, of course kalau berkaitan dengan pengurusan sumber manusia, ialah berkaitan dengan talent management. Kita akan berkaitan dengan macam mana nak manage sebuah organisasi. So ini antara perkara yang selalu kita melibatkan tentang pengurusan sumber manusia. So, kita bercakap tentang pengurusan risiko, kita bercakap tentang pengurus takbir sumber manusia syarikat dan juga pembangunan sumber manusia dan juga hal ehwal pekerja dan juga perhubungan perusahaan. So ini antara cerita kalau berada di dalam pengurusan sumber manusia, kita akan melibatkan secara langsung berkaitan dengan 4 modul utama ataupun aktiviti utama di bawah pengurusan sumber manusia. Okay, di bawah pengurusan sumber manusia kita ada dua program juga, diploma pengurusan sumber manusia dan juga ijazah sarjana muda pentadbiran dan pengurusan sumber manusia kepujian. Kalau kita boleh tengok the next one, iaitu dari segi dia punya tempoh pengajian hampir juga sama dengan diploma lain. Okay, tempoh pengajian ni kurang dalam 3 tahun dan jumlah semester adalah 9 semester dan 3 kali ambilan. Boleh kita boleh cek sini. Okey. So ini antara program di bawah diploma pengurusan sumber manusia dan juga ijazah sarjana muda. Kita ada tempoh pengajian yang bukan dalam 3.5 tahun. Okey, jumlah semester 10 semester, 3 kali ambilan dan juga jumlah dalam 44,000. Okey. So aktiviti di dalam pengurusan sumber manusia sangat menarik. Kalau anda semua lihat video-video atau perkara-perkara dalam pengurusan sumber manusia ni, selain daripada kita nak menggilap bakat-bakat yang berada dalam pelajar-pelajar dalam pengurusan sumber manusia, kita memastikan bahawa semua pelajar memberikan satu pengajaran dari segi soft skillnya dan juga semangat untuk berada dalam teamwork. Okay, kalau anda tengok dekat dalam aktiviti-aktiviti sini, ini antara aktiviti-aktiviti dalam kelas ataupun dalam bilik kuliah yang berada dalam pengurusan sumber manusia. Kita tengok ada gamenya, ada aktiviti-aktiviti yang sangat seronok sebenarnya. Selain daripada kita belajar secara teori, kita juga akan belajar lebih berkaitan dengan teamwork. Dari segi untuk memastikan bahawa organisasi kita berada dalam keadaan yang baik. So the teamwork is one of the most important things untuk memastikan bahawa kita ada semangat bersama secara keseluruhan. Okey. Dan seterusnya kita ada diploma pendidikan awal kanak-kanak. So ini antara diploma yang boleh dikatakan sebagai antara diploma yang memberi perhatian kepada semua orang berkaitan dengan industri kanak-kanak. Okey, industri kanak-kanak, pendidikan awal kanak-kanak, konsultan keibubapaan dan juga konsultan pendidikan awal kanak-kanak. Okay, itu memastikan bahawa untuk kita sekiranya anda semua ataupun mana-mana di saudara ataupun anak-anak ataupun adik-adik yang berminat berkaitan dengan pendidikan awal kanak, kita boleh lihat ini adalah antara cita-cita ataupun hala tuju sebagai salah sebuah ataupun program-program di bawah pendidikan awal kanak. Okay.
So di bawah Pendidikan Awal Kanak-Kanak ini, kalau kita tengok dari segi keseluruhannya, kita ada dalam tempoh pengajian dalam 2.6 tahun ataupun dalam 2 tahun 7 bulan. Jumlah semester 7 semester dan juga lain semua berkurang sama di bawah masing-masing program yang berada di diploma di bawah Kolej Universiti Antarabangsa Pengurusan. Okay, so antara aktiviti keseluruhan yang ada dalam diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak ni, dia lebih kepada aktiviti berkaitan dengan how to build up, berkaitan dengan aktiviti keseluruhan, which is bercerita dan sebagainya. Kita ada main gitar dan sebagainya. So kita lupa sebenarnya kita ada gitar dan sebagainya. Mungkin kita boleh tengok check berkaitan dengan kita punya video berkaitan dengan aktiviti program di ACE. Okay, kalau kita lihat di sini, ini antara child games yang diperkenalkan oleh pensyarah-pensyarah di bawah program Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Kita ada My Childhood Dreams, kita ada buat penceritaan berkenaan dengan buku kanak-kanak. Okay, dia lebih kepada banyak menceritakan tentang game sebagainya ataupun penceritaan perkongsian berkaitan dengan aktiviti-aktiviti bersama dengan industri dan juga bersama dengan pakar-pakar dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak. So ini antara aktiviti-aktiviti yang berkaitan yang boleh kita ambil berkaitan dengan Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang ada di dalam diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Okey. Dan aktiviti-aktiviti ini memang kita akan jalankan seterusnya, because kita memang berkolaborasi bersama dengan industri dan juga pakar-pakar dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-Kanak untuk memastikan bahawa kita punya graduan di bawah ECE ini memberi impak yang baik kepada industri bila dia keluar sebagai alunan ECE dan juga sebagai practitioner di bawah ECE program. Okay. Dan seterusnya, dan last sekali kita ada diploma pengurusan dan perniagaan. Okay. So diploma pengurusan perniagaan ni of course ini antara ataupun cita-cita di bawah diploma pengurusan perniagaan. Kita ada tadi diploma itu ada komunikasi untuk operasi perniagaan, merancang perniagaan, usahawan digital dan juga pemasaran. Sekarang ni kalau kita lihat sebagai antara salah satu aktiviti yang berkaitan di dalam waktu PKP ni dah usahawan e-digital dan sebagainya, e-commerce. Kita banyak menjalankan program-program bersama dengan pelajar-pelajar berkaitan dengan perniagaan. Kalau kita lihat tadi video kita yang awal tadi, kita telah pun buat PCOM Fest 2020, di mana itu akan menghasilkan ataupun melahirkan pelajar-pelajar yang ada mood ataupun ada jiwa sebagai seorang usahawan. Itu antara perkara yang kita bangunkan di bawah aktiviti di bawah diploma pengurusan perniagaan dan juga terbuka kepada semua pelajar-pelajar di bawah fakulti pengurusan. Okey, untuk diploma pengurusan perniagaan secara general ni kita ada 2.5 tahun tempoh pengajiannya. Okey, dan jumlah semester lebih kurang dalam 7 semester dan juga 3 kali ambilan, Disember, Januari dan juga April, September, dan juga yang lain jumlah yuran dan juga jumlah penyertaan ataupun pendaftaran ada RM200. Itu antara perkara yang kita semua sama di peringkat diploma, iaitu di bawah program di bawah fakulti pengurusan, jumlah yuran dan juga jumlah yuran pendaftaran secara keseluruhan. Jom kita tengok juga aktiviti-aktiviti dalam kelas program pengurusan perniagaan. Kita ada banyak berkaitan dengan aktiviti dealing dengan customer dan sebagainya. Macam mana kita nak build up to build up the customers, to build up dengan teamwork dan juga discussion dan sebagainya. Kita lebih pada practicality, macam mana to be part of the usahawan ataupun to be part of the punya sebagai usahawan yang berjaya. Termasuk jugalah dengan aktiviti berkaitan dengan projek dan juga berkaitan dengan program meeting dan sebagainya bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. So ini antara video-video yang telah pun diberikan oleh pelajar-pelajar berkaitan dengan business management dan juga entrepreneurship yang ada. Okey, selain daripada kita buat site visit ataupun membuat satu video ataupun berkaitan dengan business management, dan kita juga akan memberikan mereka peluang untuk memberikan some ideas berkaitan dengan diploma business management. Itu berceritakan apakah idea ataupun bisnes yang mereka nak jalankan untuk selepas habis daripada itu punya program. Okey, so sebelum kita teruskan dengan syarat-syarat kemasukan ataupun kita punya program atau syarat kemasukan ni, sebenarnya di sepanjang tahun 2020 saya rasa semua orang faham berkaitan dengan pandemik COVID-19. Walaupun pada awal ni kalau kita tengok tadi video kita kan,
Kalau kita video kita kebanyakannya itu antara the first 3 months sebelum PKP ni berada ataupun pandemik COVID-19 ni melanda Malaysia dan juga seluruh dunia. So kita sempat lagi menjalankan aktiviti-aktiviti secara fizikal dan sebagainya, dan selepas bulan Mac kebanyakannya semua berada dalam alam maya. Okey, semua berada ataupun kelas pun secara online dan sebagainya. Tapi itu bukan antara faktor untuk Fakulti Pengurusan duduk dan tidak membuat apa-apa usaha dan sebagainya bersama dengan pelajar. Kita banyak menjalankan aktiviti-aktiviti dalam talian, termasuk jugalah berkaitan dengan webinar, live series dan juga beberapa berkaitan dengan international conference dan sebagainya. Okay. So jom saya bawa anda satu klip video berkaitan dengan aktiviti-aktiviti di tahun 2020 yang dijalankan oleh Fakulti Pengurusan. Okey, alright. So itu antara aktiviti-aktiviti yang berjaya kita jalankan di Fakulti Pengurusan pada tahun 2020 yang lepas. Banyak sesi webinar, lebih daripada 10 sesi webinar yang kita jalankan sepanjang tahun lepas. Okey, daripada bulan 3 sampailah bulan 12, dan kita juga ada 2 sesi bersama dengan peringkat antarabangsa, iaitu conference ataupun webinar conference education berkaitan dengan regulation technology in education, dan juga berkaitan dengan academic conference, itu juga berkaitan dengan akademia, berkaitan dengan fakulti ataupun management secara keseluruhan, dan juga aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sesi webinar khas, bukan saja di kalangan pensyarah-pensyarah, kita juga memperkasakan juga pelajar-pelajar di bawah Fakulti Pengurusan untuk bersama-sama sharing berkaitan dengan dia punya perniagaan dan juga aktiviti-aktiviti sepanjang sesi berada di rumah dan sebagainya. Okey, jom kita bawa anda, saya akan bawa anda berkaitan dengan syarat kemasukan program di bawah Fakulti Pengurusan. Seperti saya maklumkan tadi, untuk menggapai impian ke Menara Gading, of course kita dah bercerita tentang cerita-cerita di bawah program, bagaimana nak masuk dan sebagainya, aktiviti-aktiviti yang terlibat. Yang paling penting adalah berkaitan dengan kelayakan. Because saya rasa ini antara perkara yang perlu anda perhatikan, itu program diploma, daftar untuk program diploma. Untuk keseluruhannya kita ada SPM sekurang-kurangnya 3 kredit di mana-mana subjek, ataupun STPM grade C dan mana-mana subjek GP 2.0, ataupun kalau sekiranya anda semua ada STM minima makbul, dan juga lulus, tapi lulus matematik dan juga bahasa Inggeris dalam SPM, dan juga kalau sekiranya anda ada CJSKM level 3 dan kredit 1 mata pelajaran dalam mana-mana subjek peringkat SPM, anda layak untuk masuk ke program diploma di bawah Fakulti Pengurusan. Ataupun kalau anda semua berminat untuk masuk ke peringkat ijazah sarjana muda, kita juga menawarkan 2 program. Seperti tadi kita ada ijazah sarjana muda rantaian berkelas antarabangsa
dan juga ijazah sarjana Buddha pengurusan pentadbiran pengurusan sumber manusia. Okey, untuk kelayakan masuk di peringkat di ijazah sebelah, kalau kita boleh tengok the next one, iaitu berkaitan dengan program ijazah. Itu kita memerlukan sekurang-kurangnya diploma ataupun matrikulasi minimal GCGPA 2.00, okey, STPM grade C, dan juga lulus matematik dan bahasa Inggeris di peringkat SPM. STM minimal jayid ataupun dan juga lulus matematik dan bahasa Inggeris di peringkat SPM ataupun SPM minimal lulus tahap 4 dan 5. Okey, so ini antara syarat-syarat khusus ataupun syarat-syarat masuk ke program-program yang berkaitan di bawah program di bawah Fakulti Pengurusan dan juga ijazah sarjana Buddha dan juga diploma program. Alright, so the next one berkaitan dengan aktiviti pelajar. Kita cerita tentang memperkasakan aktiviti pelajar keseluruhan. Kalau kita tengok pada the next one berkaitan dengan program memperkasakan pelajar. Di bawah kalau kita lihat dari segi untuk menggapai impian sebagai salah seorang pelajar, mahasiswa dan juga mahasiswi, bukan saja kita hanya menerapkan di bawah Fakulti Pengurusan, bukan saja hanya menerapkan sebagai teori semata-mata ataupun bersama-sama dengan pihak industri ataupun kita pergi field trip. Itu perkara yang berkaitan dengan pembangunan dari segi aktiviti ataupun pembelajaran di bawah bidang masing-masing. Tetapi sebagai mahasiswa dan mahasiswi juga, Fakulti Pengurusan juga menggilap semua pelajar-pelajar yang berada di bawah fakulti untuk memperkasakan lagi soft skill mereka dalam semangat berpasukan dan sebagainya. Sebab itu di bawah Fakulti Pengurusan kita telah pun memperkenalkan beberapa persatuan-persatuan pelajar yang mewakili keseluruhan pelajar di bawah Fakulti Pengurusan. Kalau kita boleh lihat the next slide berkaitan dengan kelab persatuan dan juga aktiviti pelajar yang berada di bawah Fakulti Pengurusan. Setiap program kita bang ada wakil ataupun persatuan-persatuan pelajar mereka. Di bawah Persatuan Pelajar Perhotelan kita ada The Pepper, kita ada PICOMS Logistic Club, Persatuan Pelajar Pengurusan Logistik, kita ada People Operation Association, Persatuan Pelajar Pengurusan Sumber Manusia dan juga The Childhood, iaitu Persatuan Pelajar Pendidikan Wakil Kanak. Dan juga kita rangkumkan mewakili keseluruhan satu wakil di bawah Fakulti Pengurusan. Kita ada juga Persatuan Pelajar Fakulti Pengurusan. So ini antara aktiviti ataupun kira untuk memperkasakan soft skill pelajar, okay, di mana ada semangat yang berpasukan. Kita melihat dari segi sudut untuk memastikan bahawa mereka ada membuat perancangan, analisa masalah, ya, dari segi dari segi kerja-kerja kumpulan dan sebagainya, membuat keputusan juga tanggungjawab sebagai salah seorang pemimpin pelajar. So ini antara perkara yang kita gariskan selain daripada sebagai pelajar-pelajar di dalam universiti. Kita menggilap juga dia orang punya semangat berpasukan dan juga soft skill mereka, supaya bila kita keluar lagi sebagai alumni di bawah Fakulti Pengurusan adalah lebih bersedia untuk peringkat industri. Okey, so ini antara seterusnya berkaitan dengan insentif sahabat. So ini antara yang kita dah iklankan tadi berkaitan dengan awal tadi, ada interview sikit tadi kat dalam insentif sahabat. So ini antara insentif yang telah pun diperkenalkan oleh Kolej Universiti Antarabangsa PIKOM untuk semua bakal-bakal pelajar dan juga pelajar-pelajar sekarang pun dah menerima insentif-insentif yang telah pun diperkenalkan oleh Kolej Universiti Antarabangsa PIKOM. Selain daripada yuran pendaftaran yang sangat murah dan juga yuran pengajian yang sangat murah untuk di peringkat diploma dan juga ijazah sarjana muda, kita juga akan memberikan insentif sahabat kepada semua bakal pelajar dan juga pelajar-pelajar di bawah Fakulti Pengurusan dan juga fakulti-fakulti yang lain. Jom kita tengok insentif sahabat yang kita ada hari ini. Okay. Untuk pengambilan April 2021, kita ada beberapa tajaan beasiswa daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu merangkumi bantuan wang saku bulanan RM300 sepanjang tempoh pengajian. Okay, bermakna kalau sekiranya belajar 2 tahun 7 bulan, so sepanjang 2 tahun 7 bulan tu dah akan adanya bantuan bulanan RM300. Okay. Dan juga akan ada penginapan dan pengangkutan percuma sepanjang tempoh pengajian bernilai RM10,600 untuk ijazah sarjana muda dan juga RM7,950 untuk diploma. So ini antara insentif sahabat yang kita berikan kepada semua pelajar, okey, yang memenuhi syarat-syarat di bawah garis panduan yang telah pun ditetapkan, dan mereka semua dan anda semua layak untuk menerima
insentif dan juga bantuan, kita panggil sebagai bantuan sehari hidup, bantuan tempat tinggal dan juga pengangkutan. So ini antara aktiviti ataupun insentif sahabat yang diperkenalkan oleh College University Antarabangsa Pikom. Dan seterusnya kita memperkenalkan juga dalam berkaitan dengan alumni. Okay, bila kita kata tentang menggapai impian, mereka semua dah pun menggapai impian di peringkat menjadi Menara Gading, dan mereka telah pun berjaya menamatkan pengajian di peringkat diploma pengurusan hotel, diploma pengurusan logistik. So secara keseluruhannya, kalau kita lihat dari sini, di bawah Fakulti Pengurusan kita ada lebih kurang dalam 313 alumni keseluruhannya telah pun berjaya dan telah pun menggapai impian ke Menara Gading dan seterusnya berjaya di peringkat di peringkat universiti. Boleh kita tengok pada the next slide yang kita ada kat sini, iaitu 313. Ya, so these are the numbers ataupun jumlah ataupun seramai 313 orang alumni yang telah pun dilahirkan di bawah Fakulti Pengurusan. Dan sebelum ni mereka semua sebagai penerima zakat, dan insyaAllah one day sebagai alumni juga akan menjadi sebagai seorang daripada pembayar zakat untuk manfaat pelajar-pelajar seterusnya. Jom kita saksikan video berkaitan dengan alumni daripada pengurusan logistik dan juga hotel management. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Natasha Nadia binti Muhammad Rasmi Rafizi. Saya merupakan salah seorang pelajar dari Pusat University College dari jurusan Logistik sesi April 2017. Apa yang menariknya tentang PIKOMS? PIKOMS adalah sebuah institusi pengajian tinggi di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. PIKOMS juga menyediakan beberapa kemudahan kepada setiap pelajar seperti kemudahan asrama, pengangkutan dan bantuan baitumal kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan. PIKOMS sentiasa memberi ruang dan peluang kepada semua pelajar agar dapat menyertai aktiviti yang dilakukan sama ada di dalam PIKOMS ataupun di luar kawasan. Hai semua, nama saya Muhammad Syukri bin Ahad. Saya berumur 21 tahun dan saya tinggal di Kuala Lumpur. Saya alumni PIKOM pada tahun 2019 di bawah bidang pengurusan hotel dan saya adalah pelajar terbaik Fakulti Pengurusan. Saya sekarang bekerja sebagai Sales Associate di Isitan The Garden Mid Valley. Bukan hanya menyediakan program di bawah bidang medical, tetapi mereka juga menyediakan bidang di bawah pengurusan seperti pengurusan hotel, pengurusan sumber manusia dan paling terbaru adalah pendidikan awal kanak-kanak. Ini berdasarkan pengalaman saya juga. Apabila saya sebagai student PIKOM, bila orang tanya saya di mana saya belajar, saya akan cakap PIKOM dan mereka automatically fikir yang saya belajar di bawah bidang medik. Oleh itu, saya nak orang tahu bahawa PIKOM bukan hanya menyediakan program medical, mereka juga menyediakan bidang pengurusan. Saya sangat tuju sebenarnya bila saya dapat tahu yang mereka semua ni sangat baik. Bila saya tanyakan soalan, mereka bantu saya tentang semua berdasarkan pendaftaran, pembayaran dan segalanya, dan saya tiada masalah tersebut. Saya nak berpesan bahawa sentiasa happy bila anda belajar. Jangan lupa mak bapak. Buat assignment, jangan lupa assignment. Assignment tu sangat penting. Dan final exam tu gigihlah belajar ya. Sentiasa happy dengan kawan-kawan anda. Jangan sedih. Kalau sedih, kongsi bersama lecturer anda. Mereka akan Okey, so itu antara kata-kata semangat ataupun daripada alumni di bawah Fakulti Pengurusan. Kita ada dua alumni, iaitu daripada program Diploma Pengurusan Logistik dan juga Diploma Pengurusan Hotel. InsyaAllah numbers akan terus meningkat lepas ni, dan kita akan menjumpa anda semua untuk sama-sama dengan mungkin sesi-sesi pada masa akan datang. Mungkin next session ataupun episod seterusnya bersama dengan alumni. InsyaAllah semua akan mendengar kata-kata daripada kata-kata semangat daripada alumni untuk kita bersama-sama manfaatkan secara keseluruhan. Okay, kita dah mungkin hampir kepada kita punya hujung pada sesi kita pada hari ini. Sebelum tu saya nak share juga berkaitan dengan webinar series Be Community. So ini antara, kalau kita tengok slide sebelumnya, mungkin kita boleh minta ni slide sebelumnya berkaitan dengan Be Community. So ini antara saya silap. Okay, Be Community antara tagline yang kita telah pun perkenalkan di bawah Fakulti Pengurusan untuk memastikan bahawa kita terus bersama-sama dengan komuniti, pelajar, masyarakat setempat dan juga akademia dan sebagainya. So di bawah Fakulti Pengurusan kita akan terus bersama-sama dengan anda
untuk memastikan bahawa kesemua kesinambungan dari segi ilmiah dan juga akademia terus berlangsung. Okey, dan kita akan berdiskusi berkaitan dengan aspek-aspek akademik dan juga berkaitan dengan isu-isu semasa yang mungkin kita boleh mengharapkan lebih daripada pelajar-pelajar yang lain. Okey, so antara webinar series yang kita perkenalkan insyaAllah pada masa akan datang juga, ini antara webinar yang kita akan sadakan, iaitu cabaran logistik dan juga vaksin COVID-19. Ini akan kita perkenalkan mungkin di hujung bulan Februari nanti, bersama juga dengan kartel daging import, di manakah kepincangannya. So ini antara perkara yang kita juga akan perkenalkan, dan juga upskilling and reskilling, adapting to the new norms. Okay, sebagai seorang pelajar dan juga sebagai mungkin masyarakat yang ada kat luar sana, ibu bapa dan sebagainya, mungkin jom boleh join kita punya webinar series wanita kerjaya dan juga keluarga bekerja sebagai work from home, dan juga tips and tricks media sosial untuk peniaga online. So di bawah Fakulti Pengurusan memang kita ada business management. So online business is one of the most important, especially during the pandemic. Of course semua mengubah dia punya mode of cara bisnes itu kepada based online mode dan sebagainya. Okay, so kita hampir ke penghujung kita punya sesi hari ini. So insyaAllah pada sesi-sesi yang akan datang kita akan teruskan sesi faculty show kita bersama dengan rakan-rakan dan sahabat-sahabat saya yang lain, dan terus berhubung dengan kami. Jom sertai Formility. Of course anda terus boleh terus bersama-sama dengan kami di bawah di Facebook FOMPcoms @FOMPcoms, dan juga Instagram official_FOMPcoms, dan terus bersama-sama dan kami, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada episod kita pada akan datang. So saya ingin memohon maaf sekiranya ada tersalah bahasa ataupun terkurang dari sesi episod yang pertama ni. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan bersama-sama lagi dengan alumni dan juga fakulti-fakulti yang lain. Mungkin kita boleh memberikan satu informasi yang bermanfaat kepada anda semua, dan terus sama-sama dengan College University Antarabangsa PIKOM dan B Formility sama dengan FOMPCOM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, apabila matinya seseorang anak Adam itu, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Analisis dah daripada 2016 sampai sekarang. Doktor sahkan buah pinggang dah kecut dua-dua. Jadi kat situ saya pun dah tak boleh nak kencing. Jadi kena buat analisis lah. Sebelum ni bukan kat sini, sebelum ni saya ada dekat Davita, tempat lain lah. Tapi Davita tempat tu sponsor dah tak boleh pergi kat sebelah sana, kena pergi kat sebelah sini. Jadi saya tak sebelah sini. Saya rasa bagus lah, sebab makin lama pun pesakit makin ramai. Jadi kat situ kalau ada banyak lagi mesin, mungkin boleh menampung lagi yang ada sekarang ni. Yelah, kita orang pun tak mampu kan nak tanggung kos perubatan yang macam ni punya keadaan kan. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita tak sama. Setiap orang ada jalan cerita hidup yang berbeza. Dikala kita fikir kita sudah susah, ada lagi yang lebih susah dari kita. Marilah kita bersama menyumbang ke tabung wakaf dialisis Agrobank PIKOMS.